Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Khairil Ammar bersama rakan-rakan kumpulan saya Muhammad Arif Ashraf dan Muhammad Syamil akan membentangkan isu-isu falsafah dan dasar pendidikan di Malaysia yang dipetik dan diambil daripada unit yang ke-13. Pada unit ini akan membincangkan isu-isu yang berhubung kait dengan falsafah, dasar-dasar dan sistem pendidikan yang berbangkit di Malaysia. Isu-isu terkini dipilih dan diberi penjelasan tentang cabaran-cabaran yang wujud sebagai halangan jika tidak diberi perhatian yang serius. Oleh itu, saranan dari pelbagai pihak yang berkaitan perlu diberi perhatian bagi memastikan segala cabaran yang ada berjaya ditangani. Falsafah pendidikan. Beberapa isu berkaitan falsafah timbul antara merujuk falsafah pendidikan bagi tambah baik kurikulum. Falsafah pendidikan Malaysia sebenarnya telah mengikut piawai dunia. Matlamat pembelajaran harus jelas dari kedua-dua perspektif akademik dan sosial, dan pengukuran pelajar harus lengkap untuk menentukan kualiti pendidikan murid. Falsafah pendidikan Malaysia juga telah berada pada landasan betul. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia untuk sekolah 2013 hingga 2025 dan pengajian tinggi 2015 hingga 2025 menekankan kepentingan kerjasama daripada ibu bapa, masyarakat dan sektor swasta. Bagaimanapun, adalah disyorkan agar kedua-dua dokumen itu disemak secara berhemah bagi mengekalkan sistem selaras dengan kemahiran abad ke-21. Falsafah pendidikan kebangsaan harus dijadikan rujukan utama untuk memastikan gabungan yang seimbang dan harmonis antara intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Isu kesetaraan falsafah pendidikan kebangsaan dan revolusi industri keempat. Falsafah pendidikan kebangsaan merupakan asas penting yang memberi tumpuan kepada pememukan insan yang seimbang dan harmonis melalui pendidikan berterusan. Ia berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, menghasilkan kesejahteraan diri dan menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Falsafah pendidikan kebangsaan adalah diistilahkan sebagai indah dan sempurna kerana persamaannya dengan sistem pendidikan abad ke-21. Ia telah digubal pada tahun 1988 dan masih relevan hingga kini. Malaysia mempunyai wawasan yang jauh ke hadapan dan selaras dengan kehendak zaman. Selagi mana satu daripada 5 perkara utama iaitu dilakukan dengan sempurna, matlamat dan aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan akan tercapai dan pendidikan akan menjadi pemacu masa depan. Kesan jangkaan revolusi industri keempat berbeza dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan kerana ia telah didorong oleh kepentingan ekonomi dan keuntungan berbanding sektor lain. Tidak jelas sama ada revolusi industri keempat akan dapat merapatkan jurang yang sedia ada dan mengembalikan keseimbangan antara pelbagai pihak. Selain rakyat sendiri, ia juga tidak jelas sama ada revolusi industri keempat akan dapat menyelami dan menyempurnakan kesejahteraan diri seperti yang dicatatkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan, kerana ia berpaksikan kepada dimensi teknologi tanpa jiwa. Kesinambungan daripada etika dan moral serta persoalan fitrah manusia itu sendiri akan terus tercicir sebagaimana kebimbangan yang disuarakan di peringkat Forum Ekonomi Sedunia. Terdapat beberapa isu berkaitan sistem pendidikan. Antaranya ialah mengesyorkan kewujudan sekolah satu aliran tanpa mengabaikan bahasa lain. Terdapat desakan supaya pihak kerajaan perlu mewujudkan sekolah kebangsaan satu aliran menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar tanpa mengabaikan bahasa Cina, Tamil dan etnik lain dalam proses pengajaran dan pemudah caraan. Hal ini kerana mengelakkan daripada wujudnya konflik. Tindakan bagi menutup sekolah vernakular sangat sukar dan pengelola sekolah berkenaan tidak akan bersetuju sehingga boleh mewujudkan konflik, khususnya dengan sekolah jenis kebangsaan Cina STKC yang berusia lebih 200 tahun di negara ini. Boleh dikongsi semua pelajar tanpa mengira kaum, malah sekolah ini nanti akan mengajar semua bahasa etnik Cina termasuk Hokkien, Cantonese, Hakka dan Fuchao, tidak tertumpu bahasa Mandarin sahaja seperti sekarang. Selain itu, bagi memartabatkan bahasa etnik lain seperti Iban, Kadazan Dusun dan Bajau di Sabah dan Sarawak, kerana bahasa etnik mereka
turut diserapkan dalam aliran berkenaan sekaligus dapat dimartabatkan dalam sistem pendidikan kebangsaan. Bagi sekolah aliran Islam, amalan yang bukan berkaitan keagamaan boleh diajar seperti kemahiran berfikir, logik dan mantik kerana ia bermanfaat kepada mereka. Isu bahasa Melayu juga turut berkait apabila bahasa Melayu tidak dikuasai oleh golongan etnik bukan Melayu. Sedangkan bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi kebangsaan. Bahasa Melayu perlu digunakan sepenuhnya dalam semua kegiatan budaya tinggi, termasuklah bidang sepenting pendidikan. Mengajar adab. Adab atau akhlak mesti diajar. Di sekolah, pendidikan moral diajar kepada murid yang bukan Islam. Mereka belajar nilai murni untuk menjadi orang yang baik daripada tahun 1 sehingga ke pengajian tinggi. Murid Islam pula sepatutnya mempelajari adab melalui pendidikan Islam. Kaedah pengajaran boleh diubah, bukan kepada hafalan untuk tujuan peperiksaan, tetapi lebih kepada pemahaman dan amalan. Isu buli bukan masalah besar kepada murid, tetapi ia tetap perlu dibendung supaya tidak merebak dan menjadi bertambah buruk. Pembentukan akhlak dan pendidikan moral penting bukan sahaja untuk mengawal buli, tetapi sebagai proses pembentukan akhlak murid supaya boleh menjalani penghidupan dalam masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Dasar pendidikan mantap tanpa perlu dirombak. Didakwa sistem pendidikan sedia ada mempunyai banyak kekurangan, sama ada pertubuhan mahupun individu, termasuk yang berupa tokoh, mula memberi saranan untuk memperbaiki keadaan dengan tujuan mempertingkatkan mutu pendidikan. Sesungguhnya, semua saranan itu sudah terkandung dalam kedua-dua Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang lengkap bagi sekolah dan pengajian tinggi dengan pelbagai paradigma dan aspirasi masing-masing. Oleh itu, dasarnya sudah mantap dan perlu ditopok sahaja apabila terdapatnya perkembangan sejagat terkini, antaranya revolusi perindustrian 4.0 yang kemudiannya mencetuskan pendidikan 4.0. Melahirkan insan mahir, penuhi keperluan negara. Dalam konteks sekarang, cara hidup masyarakat sentiasa berubah. Teknologi baharu sentiasa tercipta dan tenaga kerja perlu mempunyai kemahiran yang seiring dengan keperluan semasa. Semua pergerakan ini membentuk tindak balas yang memerlukan penyesuaian kepada perubahan berkenaan. Seiring keperluan ini, Kementerian Pendidikan dari semasa ke semasa mengambil inisiatif untuk mengenal pasti ciri-ciri terkini sumber manusia dalam memenuhi piawaian antarabangsa. Dan seterusnya ialah guru Malaysia antara paling berdedikasi di dunia. Banci Pendidikan Global mendapati guru di Malaysia menyukai pekerjaan mereka dan berdedikasi untuk memastikan pelajar mereka mencapai kecemerlangan akademik. Ia juga mendapati bahawa 3 daripada 4 guru mengadakan kelas tambahan untuk membantu pelajar mereka mencapai keputusan peperiksaan yang baik. Dapatlah dirumuskan bahawa Malaysia telah berada pada landasan yang betul dan mempunyai asas yang kukuh untuk memacu pendidikan bagi bersaing negara-negara maju. Falsafah pendidikan kebangsaan meletakkan suatu gagasan dalam menentukan pelaksanaan dan matlamat pendidikan negara. Falsafah pendidikan kebangsaan perlu diketahui, difahami dan disedari akan kewujudannya dalam kalangan rakyat Malaysia. Bangsa Malaysia akan hidup harmoni, sejahtera dan makmur kerana lebih mengutamakan Tuhan, negara, masyarakat dan keluarga berbanding kepentingan diri sendiri. Dasar dan sistem pendidikan yang dibentuk mempunyai tujuan murni yang menyokong serta menterjemahkan falsafah pendidikan kebangsaan. Oleh itu, dasar dan sistem pendidikan adalah dinamik kerana perlu berubah bagi menyesuaikan dengan keperluan semasa. Pak kata pepatah, hari ini mestilah lebih baik dari semalam. Pelbagai isu pendidikan yang timbul kerana salah faham dan tersalah tafsir oleh masyarakat terhadap falsafah dan dasar pendidikan negara. Jika tidak ditangani dengan segera, isu-isu tersebut akan merebak serta boleh meruntuhkan bangsa dan negara. Semua pihak perlulah berganding bahu dalam memainkan peranan secara aktif ke arah merealisasikan hasrat yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan
iaitu melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.